Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bizunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Sadaqallahul azim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Tidakkah mereka memerhati dan memikirkan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Makkannahum fil ardi, padahal umat-umat itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dengan kekuasaan dan kemewahan. Ma lam numakkil lakum, yang kami tidak berikan kepada kamu. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, dan kami turunkan hujan ke atas mereka dengan lebatnya, mencurah-curah. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Fa ahlaknahum bizunubihim, kemudian kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka sendiri. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain pula. Setelah menayangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah mengingatkan, alam yarau, tidakkah mereka lihat? Istifham ni maknanya tanya. Tanya di sini bukan tanya mahukan jawapan, tapi istifham takrir namanya. Istifham untuk lebih memantapkan lagi. Alam yarau kam ahlakna, tidakkah mereka melihat? Lihat. Tidakkah mereka pergi? Telah pergi, tapi sengaja tidak mengambil pengajaran. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Tidakkah mereka melihat, mereka memerhati dan memikirkan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Betul. Sebelum kita sudah banyak umat yang nama saja ada, tetapi pada kenyataannya sudah tak ada lagi. Kemana mereka pergi? Wallahu a'lam. Mereka dipupus bukan pupus, bangsa mereka, keturunan mereka, negeri mereka habis, lenyap. Sejarah pun nak baca tak ada dalam sejarah moden, tak ada. Yang ada hanya sejarah dalam Quran. Takdirnya Al-Quran tak ada, tidak ada sumber dalam Quran. Nama pun kita tak tahu. Kita sebutkan sebagainya Samud, misalnya Samud. Dalam sejarah mana tak mengaji pun dalam sekolah kita, tak pernah dengar sejarah Samud. Tak ada, memang tak ada. Quran saja yang membicarakan. Pada suatu ketika dahulu, Samud mempunyai suatu tamadun yang cukup besar, sehingga Al-Quranul Karim bawa masuk mereka ini dalam Al-Quranul Karim untuk dijadikan sebagai bahan, sebagai sejarah Samud. Tetapi mereka lupakan Allah, mereka tolak Nabi, akhirnya mereka lenyap. Dalam sejarah sudah tidak ada lagi Samud. Negeri mana mereka tidak diketahui. Demikian juga dengan Ad, tidak diketahui negeri mana asalnya mereka. Negerinya hapus, budayanya hapus, tamadunnya sudah hapus, segala-galanya, nak bangsanya, orangnya sudah hapus. Berapa banyak? Bukan satu. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan sebuah negeri. Dia hantarnya tsunami habis. Qura bi akmaliha, beberapa kampung seluruhnya habis. Itu tsunami, belum lagi yang lain-lain. Kadang-kadang dengan perang menjadikan orangnya lari keluar, tinggal negeri kosong, diwarisi oleh orang lain, diduduki oleh orang lain, bukan waris, dirampas oleh orang lain. Sebab penduduk asalnya lari kerana perang.
Demikianlah alam yarau, tidakkah kami perhati, tidakkah kamu memerhati dan memikirkan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum ini. Sudah banyak umat. Yang dibinasakan itu bukan orang perseorangan, tetapi umat, individu, qarnin. Qarn kita sebutkan semalam, iaitulah terjemahannya satu abad. Satu abad ini dalam bahasa Arab antara 160 hingga 100 tahun. Dia panggilnya satu qarn. Qarnin artinya menama qarnin, asal qarnin ini sama, bersama-sama. Seorang dia akan bersama-sama dengan angkatan generasinya, angkatannya, setinggi-tinggi dia boleh bersama 60 tahun. Tapi ada yang kata setinggi-tingginya 100 tahun. Mulai daripada orang tu dia lahir hari ini dia lahir, dia ada kemungkinan hidup sampai 100 tahun. Dia akan bersama dengan orang yang sekitarnya ini 100 tahun, setinggi-tinggi. Orang yang sama dengannya, setinggi-tinggi, ataupun tak sampai. Kalau ada yang dia boleh lebih daripada 100 tahun itu tidak wujud. Tidak wujud. Orang dikatakan ada orang umurnya 120 tahun, 130 tahun dan sebagainya, itu perlukan bukti lah juga. Perlu bukti. Kadang-kadangnya orang tidak mengaku dia umur 100 tahun. Beranak tahu berapa dia daftar pada masa orang putih dulu. Dia pergi tanya umur berapa. Hak umur 30 tu dia kata umur 15 tahun. Hak umur 15 tahun dia kata umur 40 dah. Jadi lebih kurang macam tu lah. Keluarga saya, anak dia jauh lebih tua daripada mak dia. Jauh lebih tua dengan mak dia. Dia kata orang putih dulu, dia kata dia nak kerja cepat, bukan macam mana tak tahunya. Dia bagi umur lama sehingga tua, lebih tua daripada mak dia, dan meninggal dah, Allah yarhamah. Ya, sebenarnya umur 100 tahun dia. Sahabat Nabi menyebutkan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad ialah abad saya. 100 tahun selepas daripada Nabi wafat. Sahabat-sahabat Nabi tidak ada lagi yang masih kekal selepas daripada 100 tahun. Tak ada, semuanya dah meninggal, mati. Sahabat Nabi. Kalau ada orang yang mendakwa selepas daripada 100 tahun, dia sahabat Nabi, dia sempat bersama dengan Nabi, sedangkan waktu itu sudah lebih daripada 100 tahun daripada tarikh wafat Nabi, dia bohong. Sebab bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan bahasa Arab yang membawa arti kurun itu. Kerana tidak ada bahasa Arab tidak guna kepada zaman lebih daripada 100 tahun. Antara 60 hingga 100 tahun saja. Tidakkah kami lihat, tidakkah mereka memerhati dan memikirkan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, min qarnin makkannahum fil ardi, padahal umat itu kami teguhkan kedudukan mereka di bumi dengan kekuasaan kami. Mereka mempunyai keupayaan yang cukup dari sudut buminya yang subur, dari sudut akal fikirannya yang cerdik, yang pintar. Sudah cukup untuk mereka teguh di muka bumi ini. Apabila hasil mahsul negara cukup makan, udaranya baik dan kepintarannya cukup untuk melawan musuh-musuh binatang liar dan sebagainya, boleh hidup aman, damai, cukuplah untuk kita hidup di sini. Hidup kita tidak terjamin kalau kita tak boleh menentang binatang ganas untuk menyerang kita. Tidak ada makanan, semuanya cukup bagi orang ini, tapi kami binasakan mereka. Ahlaknahum, kami binasa. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, kami turunkan air hujan ke atas mereka mencurah-curah. Dalil bahawa mereka duduk di bumi yang ditimpa hujan. Bila bumi yang ditimpa hujan, artinya rezeki ada pada mereka. Sebab hujan itu sumber rezeki. Kami turunkan hujan mencurah-curah daripada langit. Artinya negeri mereka itu pokok-pokoknya subur, hasil tanamannya baik, mereka boleh makan. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, kami jadikan pula sungai-sungai berlari-lari di bawah mereka. Ini juga menunjukkan rezeki juga baik, buminya baik. Kita pergi ke suatu tempat, pertama sekali kena lihat air dulu. Air dulu, ada air telaga ke, ada sungai ke, sumber air cukup ke? Barulah kita kata bahawa bumi ini baik untuk kita tinggal. Sebab apa? Sebab ada air. Ada air, tapi jika pergi ke satu tempat tak ada air, cari bila air pun tak jumpa bila air pun air kering, tak ada, jangan tinggal di bumi ini. Bumi ini tidak layak untuk hidup. Kita baca sejarah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, mana-mana saja dia pergi, yang pertama sekali mesti dia cari bilik air, cari telaga. Di India dia pakai telaga, cari telaga dulu. Ada air ke? Kalau ada air, dia boleh duduk di situ.
Orang beri makan, dia akan makan dia susu saja, susu. Tapi jika tidak ada air, dia akan pulang segera, tidak layak duduk pada tempat ini. Dia akan perintahkan pegawai-pegawainya hantar air, tali air, pipe air ke negeri itu. Di India, sepanjang kita berjalan, pipe air di mana-mana saja kita boleh dapati. Ini satu keistimewaan pada tempat dia, kerana dianggapnya inilah sumber penghidupan rakyat. Air yang pertama, air mereka boleh menanam, air mereka boleh minum, air segala-galanya bersih. Negeri boleh jadi kalau dilihat pada sudut lain tidak berapa bersih, kotor, tapi air bersih yang pertama sekali. Katanya, wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, kami jadikan sungai-sungai berlari di bawah mereka. Fa ahlaknahum bizunubihim, lalu kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka. Manusia boleh jadi binasa dengan sebab dosa. Ini satu alam yang manusia tidak mengetahui. Alam dosa dia boleh membawa manusia binasa. Sebab itulah, untuk menganalisa sesuatu peristiwa, satu kejadian perlu dianalisa bukan dari sudut kebendaan, maddi, tidak, dari sudut akhirat, dari sudut rohani. Mengapa tanah runtuh? Baca dari sudut rohani. Dari sudut rohani, dosanya bagaimana, penduduknya bagaimana, baca di sini. Manusia akan berjaya, boleh dijadikan iktibar padanya. Tetapi jika dibuat analisa lahiriah, lahir mengapa tanah runtuh, kerana hujan, kerana tak cukup pokok, kerana air bertakung dan dalam bumi, tak sampai ke mana-mana manusia. Selepas itu dosa mungkin lebih besar lagi, lebih buruk lagi daripada yang dilakukan sebelumnya. Tetapi jika suatu peristiwa berlaku, sama ada kepada masyarakat ataupun kita sendiri, mengapa kita sakit umpamanya, mengapa kita dilanggar orang, mengapa kita jatuh, mengapa, lihat kepada diri sendiri dan perhatikan berapa banyak dosa yang kita telah lakukan kepada Allah. Balik taubat segera, bersihkan diri daripada kekotoran itu. Umat ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan sebabnya. Mengapa? Bizunubihim, kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka. Dosa. Jadi sebab dosa, kadang-kadang kita kata dosa banyak tetapi murah hidup, rezeki banyak, boleh mewah, pakai kata besar, rumah besar, mewah barang-barang ni, walahangnya dia seorang yang derhaka, dia tak pernah semayang, dia syirik kepada Allah, dia bukan orang Muslim umpamanya. Sebenarnya pemberian dunia tidak membuktikan bahawa dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberinya kekayaan tidak bermakna Tuhan kasih kepada dia. Jadinya dia seorang yang miskin tidak bermakna Allah bencikan kepadanya. Tidak. Justru itu nabi-nabi tidak dilantik dari kalangan orang kaya-kaya, tidak. Dan kehidupan para nabi hanya ada yang kaya untuk jadikan contoh bahawa ada, tetapi kebanyakan nabi-nabi orang miskin. Ini menunjukkan bahawa orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kerana dia kasih maka dia beri harta. Tidak, kadang-kadang dia kasih, dia tarik harta, tapi diberi kepadanya apa yang dikatakan itmi'nan. Itmi'nan ini hatinya tenang dalam hidup ini dan cukup dengan apa yang ada. Dia tidak gelojoh dalam membelanjakan harta yang diberi. Katanya, fa ahlaknahum bizunubihim, kami binasakan dengan sebab dosa mereka. Sebab dosa. Fa ahlaknahum bizunubihim. Kita sebutnya semalam, Qarun diberi Allah Subhanahu wa taala harta yang cukup besar kepadanya. Tetapi nasibnya tidak bahagia kerana dia ditelan bumi. Harta yang diberi, harta kemewahan yang diberi kepadanya tidak bermakna Allah sayangkan kepadanya. Tidak. Fa ahlaknahum bizunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dan kemudian kami jadikan pula, kami ciptakan pula sesudah mereka umat yang lain. Umat yang lain pula datang, dia hapus, dia datang umat lain. Ini mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Umat kalau begitu dia ada umurnya juga. Kalau manusia dia ada ajal, dia disebutkan dahulu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal tiba tak boleh nak ditangguh dan tak boleh dipercepatkan. Ada ajal. Umur manusia dalam hadis Nabi menyebutkan antara 60 ma baina 60 wa 70, antara 60 hingga 70 umur manusia. Tetapi umur bangsa juga ada. Umur bangsa ini dia boleh binasa, dia boleh hapus apabila cukup umurnya, apabila ajalnya tiba, apabila ajal.
Dia bermula ada umur. Kita sebutnya barangkali bangsa Melayu kita pun kalau nak lihat dari sudut sejarah, barangkali 400, 500 tahun dulu. Sebelum itu tak ada. Tak dengar pun. Sejarah kita nak cungkil sejarah, hak 500 tahun, 1000 tahun dulu tidak ada. Kalau ada pun tidak nama Melayu barangkali. Artinya kita satu umat yang lahir selepas daripada Allah binasakan umat yang terdahulu. Lahirnya umat ini. Tetapi setiap kelahiran satu umat, dia lahir bersama-sama dengan ajal yang ada padanya, sama juga dengan individu. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami binasakan, kami lahirkan, ansha'a maknanya kami lahir, kami ciptakan selepas daripada mereka kurun-kurun yang lain pula, orang lain pula akan mengambil alih. Begitulah iktibar yang boleh diambil daripada ayat ini, iaitu mengajar manusia supaya memikirkan hidup di sini hanya sementara, akhirat adalah tempat untuk selama-lamanya. Itulah dia. Kemudian walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.